Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari hukum tajwid, iaitu ikhfa hakiki dan iqlab. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz sebagai tanda sokongan di atas penerbitan video-video yang akan datang. Baiklah, mari kita belajar ikhfa hakiki. Sebelum itu mari kita baca ayat yang terdapat hukum ikhfa hakiki. Mari kita baca bersama-sama dengan rakan, dengan guru, dengan ustaz. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha fiha kutubun qayyimah جزاؤهم عند ربهم وقال الإنسان ما لها سيصلى نارا ذات لهب وطلح منضود لمن شاء منكم أن يستقيم. Sebelum kita membicarakan tentang hukum ini, mari kita baca lagi. Alal araiki yanzurun qad aflaha man zakkaha la tarkabunna tabaqan an tabaq ألم يجدك يتيما فآوى بريح صرصر عاتية فأما من ثقلت موازينه وتحبون المال حبا جما من شر الوسواس الخناس. Baiklah, sebelum kita membahaskan tentang berkenaan ayat-ayat ini, iaitu hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa hakiki. Info. Apakah dia ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki ialah apabila nun mati. Nun yang mati. Sama ada mati nun itu di dalam Al-Quran ada yang bertanda bulat, ada yang mati itu tidak ada tanda apa-apa, kosong sahaja. Bila ikhfa hakiki, cara untuk mengecam ikhfa hakiki iaitu nun yang mati itu tidak ada tanda apa-apa di atasnya. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Apabila nun mati atau tanwin. Tanwin ini iaitu baris dua. Berada di atas, di bawah, di depan. Bertemu dengan huruf hijaiyah ada semua 28. Jadi, yang terdapat pada ikhfa hakiki inilah paling banyak sekali, iaitu 15. 15 huruf. 15 huruf. Ini ialah huruf ikhfa hakiki. Iaitu huruf ta. Huruf ta. Adapun huruf alif dan ba. Alif iaitu huruf izhar halqi. Ba pula huruf iqlab. Jadi huruf ta lah mengikut susunan abjad. Huruf ta, tha, jim, dal, zal, ro di mana? Ro berada di idgham bila gunnah. Kemudian zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha. Kemudian ain di mana? Ain berada di izhar halqi. Fa, qaf, kaf. Seterusnya yang lain itu lam, idgham bila gunnah, mim, idgham al-gunnah, waw,
idgham al-gunnah, ha izhar halqi, kemudian ya idgham ma'al gunnah. Jadi mudah saja untuk mengingati huruf-huruf ikhfa hakiki ini, yang mana dia ada 15 huruf. Bila kita ingat huruf iqlab, satu. Huruf idgham bila gunnah ada 2, iaitu huruf ra dan lam. Kemudian idgham ma'al gunnah ada 4, iaitu ya, waw, mim, nun. Kemudian huruf izhar halqi ada 6, iaitu singkatannya aghin kho'ahu, iaitu huruf hamzah, ghin, ha, kho, ain, ho, aghin kho'ahu. Cara bacaannya ialah menyembunyikan huruf nun, sembunyikan huruf nun atau tanwin. Atau tanwin. Apa dia tanwin? Baris 2 di atas, di bawah, di depan. Dengan sifat antara izhar dan idgham. Macam mana? Bukan izhar, bukan juga idgham. Kenapa? Izhar iaitu kita menjelaskan huruf nun. Idgham pula memasukkan huruf nun ke huruf idgham itu, serta mengekalkan dengun qadar 2 harakah. Kekalkan dengun qadar panjang dia 2 harakah. Baiklah, mari kita baca kembali contoh-contoh ayat yang mengandungi hukum ikhfa hakiki. Baik. Yang pertama itu yauma idzin tuhaddithu. Naknya zin baris 2 tanwin, baris 2 di bawah. Yauma idzin tuhaddithu. Jangan baca yauma idzin tuhaddithu. Ataupun jangan baca yauma idzin. Jangan baca yauma idzin tuhaddithu. Kalau kita nak buat idgham, dia tak jadi idgham. Tak boleh. Yauma idzin. Tak jadi ikhfa lah. Tetap ikhfa. Cuma kalau kita nak buat izhar tu, dia boleh tapi salah lah. Tak betul. Kemudian contoh yang kedua, kutubun qayyimah. Bun qayyimah. Baris 2 di depan bertemu dengan qaf. Qaf ini ialah huruf isti'la. Jadi kita kena tebalkan sebelum bertemu qaf tu. Kutubun qa. Kemudian inda. Jangan baca indah macam tu, tak boleh. Dan kita kena dengung. Jangan baca indah. Tak boleh. Jangan baca indah. Jadi ustaz teruskan kepada perkataan-perkataan saja. Sebab tadi kita sudah baca, jadi kita teruskan kepada perkataan ataupun syahid yang kita kehendaki daripada tajuk ini. Kemudian yang keempat, al-insan. Insan. Kemudian naran dha. Mawdud. Huruf dha, huruf isti'la. Jadi kena tebalkanlah sebelum dha tu. Kemudian minkum. Minkum. Tak boleh baca minkum. Inilah kita kata specialist lah. Huruf qaf dengan huruf kaf dengan huruf qaf. Huruf kaf kita kena masukkan dia lah. Kita kena pergi dulu. Ming. Kalau dalam Rumi, bahasa Melayu kita tu eja M-I-N-G-K. Minkum. M-I-N-G-K. Minkum. Seterusnya yanzuruna. Huruf dha ya huruf isti'la juga. Ditebalkan sebelum sampai kepada huruf dha tu. Kemudian man zakkaha. Kemudian antabaq. Kemudian yatiman fa. Berhati-hati jangan
kita bunyikan huruf nun. Kenapa dinamakan ikhfa? Ikhfa maknanya sembunyikan. Sebagaimana yang Ustaz buat latihan di Google Form itu, kalau sembunyikan itu maknanya ikhfa lah tu. Kalau masukkan itu maknanya idgham. Kalau tukar itu maknanya iqlab. Kalau jelaskan itu maknanya izhar. Antabaqa yatiman fa birihin sar man thaqulat hubban jamma min syarril. Baiklah. Seterusnya anak-anak, hukum iqlab. Hukum iqlab. Sebelum itu kita baca dulu ayat-ayat berkenaan adanya hukum iqlab. Baca dengan bimbingan guru. Yang pertama, Ustaz, boleh tasmi' bacaan saya? Boleh, silakan. Mari kita baca sama-sama. Idzim ba'atha sekali lagi. Idzim ba'atha ashqaha wa amma man bakhila wastaghna kalla la yunbadhanna fil hutamah wa anta hillum bihadzal balad waji'a yawma idzin bi jahannam. Seterusnya, kemudian bacaan saya pula Ustaz. Kita baca lagi. Kiramim bararah bi ayyi dzambin qutilat fa ambatna fiha habba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jadi sebelum kita bahaskan tentang ayat ataupun kalimah yang mengandungi hukum iqlab, mari kita baca dulu tentang kaedah. Apakah yang dimaksudkan dengan iqlab? Baiklah, iqlab ialah apabila nun mati juga. Berkenaan hukum nun mati. Apabila nun mati atau tanwin berdua di atas, di bawah, di depan, bertemu dengan satu huruf saja, mudah saja anak-anak. Huruf ba sahaja. Paling mudah sekali. Cara bacaannya ialah menukarkan. Menukarkan. Sebab itulah dalam soalan Google Form itu Ustaz tulis menukarkan. Betul lah tu, iqlab tu makna menukarkan. Ialah menukarkan bunyi huruf nun atau tanwin kepada huruf mim. Kepada huruf mim dengan meringankan sebutan mim dan mengekalkan dengun dengan qadar 2 harakah. Kita tukar huruf nun menjadi huruf mim dan kita kena dengung 2 harakah. Baiklah, mari kita tengok baca ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang mengandungi hukum iqlab ini. Yang pertama, idzim ba'atha. Idzim, bila tukar huruf mim bermakna kita tutup kedua bibir mulut kita itu. Kita tutup kedua bibir mulut kita. Berkenaan dengan cara menyebut iqlab ni macam mana? Ada 2 pandangan ulama. Satunya iaitu kita menutup. Inilah yang paling mudah, menutup 2 bibir mulut kita. Cuma kita tutup itu tidaklah tutup dengan rapat. Tutup hampir-hampir sentuh sahaja. Hampir-hampir bersentuh sahaja. Yang pertama. Yang keduanya iaitu kita boleh letak kertas di
bibir mulut kita. Kita boleh letak kertas. Izim. Cara yang kedua. Cara yang pertama lebih mudah. Cara yang kedua itu betul juga. Kedua-duanya betul berlaku. Izim ba'atha. Yang pertama, menutup kedua bibir mulut. Izim ba'atha. Yang kedua, kita boleh meletakkan kertas di bibir mulut kita. Izim ba'atha. Kedua-duanya boleh. Cara meletakkan bibir mulut ketika membaca perkataan yang mengandungi iqlab. Seterusnya, man bakhila la yumbadhanna. Sebab itulah kita tengok di atas huruf nun itu ada huruf mim kecil. Menukarkan nun kepada mim. Kemudian hillum bi. Yauma idzin bi. Kemudian kiramim bi. Kiramim ba. Dzambin fa'ambatna min ba'di la nasfa'an bi. Baiklah, mari kita sama-sama kenal pasti dan kita membaca. Manakah ayat ikhfa yang mengandungi hukum ikhfa hakiki dan ayat yang mengandungi hukum iqlab. Baiklah. Allazina hum an salatihim sahun. Nun mati bertemu dengan sa. Apakah nama hukumnya? Sad. Sad ialah huruf ikhfa hakiki. Kemudian wallahu muhitum bil kafirin. Baris dua bertemu dengan ba. Huruf ba ialah huruf iqlab. Seterusnya kullu nafsin bima kasabat rahinah. Baris dua bertemu dengan ba iqlab. Wa mizajuhu min tasnim. Nun mati bertemu dengan ta ikhfa hakiki. Fazidhu azaban dhi'fan finnar. Yang pertama baris dua bertemu dengan dhad ikhfa hakiki. Yang kedua baris dua bertemu dengan fa ikhfa hakiki. Faman syaa'a dzakara. Nun mati bertemu dengan shin ikhfa hakiki. Ara'aita in kana 'alal huda. Nun mati bertemu dengan kaf ikhfa hakiki. Min ba'di nuh. Nun mati bertemu dengan ba iqlab. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nun mati bertemu dengan ba iqlab. Wa wujuhun yawma izin basirah. Baris dua bertemu dengan ba iqlab. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Ustaz harap anak-anak semua dapat memahami dengan jelas dengan apa yang telah kita pelajari pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.